Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Prihatin saya ucapkan kepada semua penonton. Selamat datang ke webinar Apa Kata Orang Muda dalam Melestarikan Alam Sekitar yang dibawa khas oleh Bahagian Pengurusan Alam Sekitar Kementerian Alam Sekitar dan Air bersempena dengan Bulan Kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Saya Siti Atira selaku moderator anda pada hari ini. Webinar kita pada hari ini, kita bawakan pegawai-pegawai muda daripada bahagian pengurusan alam sekitar untuk berkongsi pendapat, pengalaman dan budaya yang mereka amalkan dalam melestarikan alam sekitar. Yang menariknya, kita juga akan huraikan sifat cakna dan prihatin terhadap melestarikan alam sekitar dari segi semangat cintakan negara. Jadi jom kita berkenalan dengan panel kita pada hari ini. Panel kita yang pertama, Zafira binti Muhammad Noor dari Unit Pengurusan Pencemaran Udara. Yang kedua, Ilya Najhab Jazari dari Unit Ekonomi Kitaran. Yang ketiga, Muhammad Ammar bin Muhammad Gaus dari Unit Merin. Yang keempat, Amilah binti Yusuf Rosli dari Seksyen Dasar Alam Sekitar. Seperti yang kita semua tahu, tema kebangsaan 2021 adalah sama seperti tahun lepas iaitu Malaysia Prihatin. Makna Malaysia Prihatin ni kita sering kaitkan dengan situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Bagaimana pula dengan kelestarian alam sekitar? Apakah kaitan tema Malaysia Lestari ini dengan kelestarian alam sekitar? Jadi sebab tu kita hadirkan panel-panel kita yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dan cinta akan alam sekitar untuk merungkai persoalan kita pada hari ini. Sebagai pembuka tirai kepada sesi sembang santai edisi khas kita pada hari ini, sukacita saya ajukan soalan kepada panel pertama kita, Saudari Zafirah. Pada pandangan saudari, apakah pengertian dan pemahaman yang boleh kita kaitkan dengan tema kemerdekaan iaitu Malaysia Prihatin dengan usaha melestarikan alam sekitar? Silakan. Okey, terima kasih kepada saudari moderator kita iaitu saudari Atira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada rakan-rakan saya di BIPAS yang hadir pada hari ini iaitu saudari Amila, saudari Ilya, saudara Ammar. Okey, berbalik kepada soalan yang diajukan oleh puan moderator sebentar tadi. Seperti yang telah pun diwar-warkan sebentar tadi, tema sambutan ulang tahun kemerdekaan kita pada tahun ini juga sama seperti tahun lepas iaitu berkenaan dengan Malaysia Prihatin, yang mana tema ini adalah sangat relevan dan bertepatan dengan semangat bersatu hati, kesungguhan dan ketabahan seluruh rakyat Malaysia dalam memerangi pandemik COVID-19. Dan tema ini juga boleh sebenarnya turut diterjemahkan dalam kita menunjukkan keprihatinan kita ke arah untuk melestarikan alam sekitar. Sebagai contoh, suka untuk saya lihat kembali apakah definisi sebenar dalam konteks kita melestarikan alam sekitar. Lestari itu sebenarnya bermaksud kekal, ataupun dalam erti kata lain kita melestarikan itu kita memelihara alam sekitar ini supaya ia kekal seperti sedia kala. Dan dalam konteks keprihatinan ini kita boleh menunjukkan ataupun kita ekspresikan kesungguhan kita dalam memberikan perhatian kepada alam sekitar yang supaya ia boleh dibudayakan, boleh menjadi amalan dalam kehidupan kita sama ada dari segi cara kita berfikir, cara kita bertindak dan juga cara kita berkelakuan terhadap alam sekitar. Saya rasa itu sahaja saudara Atira sebagai permulaan dan juga mukadimah sesi sembang santai kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Zafira. Seterusnya kita akan teruskan dengan panel yang seterusnya. Ilya, pada pendapat Ilya, bagaimana tema kemerdekaan kita pada tahun ini kita dah kaitkan dengan alam sekitar? Silakan. Terima kasih atas soalan tersebut Saudari Atira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin hadirat yang turut serta dalam webinar anjuran BIPAS pada hari ini. Baiklah, merujuk kepada soalan yang telah diajukan oleh saudari moderator. Apa yang dapat saya kaitkan iaitu sebagai sebuah negara Malaysia yang kita telah mengecapi kemerdekaan yang ke-64 tahun, saya percaya nilai patriotisme atau cintakan negara itu telah kukuh tersemat dalam hati kita iaitu dalam masyarakat yang berbilang kaum dan dalam jiwa-jiwa belia kita pada hari ini dalam seiring dengan tema kita dalam kita melestarikan alam sekitar.
Saya rasa kita sering dengar ungkapan bahawa golongan belia adalah penentu masa hadapan sesuatu negara. Sebenarnya pernyataan ini adalah benar dan bertepatan kerana pentingnya belia bukan sahaja terletak kepada bilangan yang ramai tetapi peranan dan pengaruh yang boleh mereka mainkan bagi memacu sesebuah negara ataupun komuniti ke arah yang lebih baik. Contohnya sebagai belia yang mempunyai nilai patriotisme iaitu mempunyai semangat cintakan tanah air, dia secara automatik mempunyai rasa tanggungjawab dan prihatin untuk melestarikan alam sekitar. Contoh mudah ataupun contoh yang hari-hari yang kita boleh laksanakan sebagai belia yang cintakan negara, sekiranya belia tersebut ataupun individu tersebut berjalan-jalan tak kisah di mana-mana sahaja dan sekiranya nampak sampah, dia akan kutip dan buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau tak ada tong sampah di kawasan sekitar, dia akan simpan sampah tersebut masuk dalam poket dia. Walaupun kita nampak tindakan itu sangat simple dan nampak macam enteng, tetapi perkara-perkara ini menunjukkan sifat ataupun nilai kecintaan terhadap negara dan perkara-perkara ini dapat menyumbang ke arah kelestarian alam sekitar, mengurangkan pencemaran sisa plastik dan sebagainya. Selain pada itu, seperti yang kita tahu, belia dengan gadget dan media sosial sangat rapat kerana belia adalah antara golongan yang sangat kreatif, inovatif, banyak idea-idea dan sekiranya belia itu menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan mesej-mesej kesedaran ataupun mengamal atau membudayakan menjadikan ia sebagai habit. Contoh mudah iaitu bring your own, which is bring your own bag semasa kita membeli belah during your shopping, bring your own bottle and tumbler semasa kita membungkus makanan ataupun tapau, kita membawa ataupun menggunakan kita punya barangan cutleries, sudu, garfu sendiri dan kita refuse ataupun tidak menggunakan straw semasa minum adalah antara contoh ataupun tindakan yang sangat mudah, daily basis punya pendekatan tetapi info ataupun mesej yang disampaikan memberi impak dan kesan kepada influencer. Kalau influencer dia punya pengikut, dia akan memberi kesan kepada dia punya community ke arah yang lebih baik dan khususnya kita ke arah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Saya rasa itu sahaja yang saya dapat huraikan berkaitan dengan soalan yang saudari moderator. Diserahkan kepada Atira semula. Okey, terima kasih Ilya. Saya menarik dengan slogan Bring Your Own tu. Dalam slogan Bring Your Own tu, kita akan dapat jimat dari segi kewangan juga. Sebagai contoh, kita tak akan bayar plastik 20 sen untuk pembelian kita di pasar raya. Seterusnya kita akan teruskan dengan panel yang seterusnya iaitu Amar. Boleh tak Amar kongsikan pendapat Amar dalam menjayakan tema Malaysia Prihatin dari segi kelestarian alam sekitar? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saudari moderator, barisan ahli panel yang saya hormati dan para pendengar atas talian yang saya kasihi sekalian. Okey, bercakap berkenaan kemerdekaan dan alam sekitar. Kemerdekaan juga melibatkan gaya hidup, cara pemikiran, tindakan seseorang dalam membuat sesuatu tindakan seperti mana yang saudari Zafirah kongsikan sebentar tadi. Jadi suka saya petik daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah dalam ayat ke-60. Iaitu dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan membuat kerosakan. Okey, di sini ia membawa maksud yang jelas tentang perihal dan tanggungjawab masyarakat terhadap menjaga alam sekitar. Sambutan ke-64 Hari Kemerdekaan pada tahun ini sedikit berbeza dengan keadaan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Sebagai mukadimahnya, pandangan sebagai orang muda di dalam perkhidmatan awam khususnya dan juga sebagai rakyat Malaysia. Sikap cintakan alam sekitar ini bermula daripada rumah, bertepatan dengan tema sambutan kemerdekaan kita pada tahun ini iaitu Malaysia Prihatin. Justru dengan perkembangan teknologi dengan penggunaan media sosial dan sebagainya, dilihat bertepatan dengan pengaplikasian segala medium yang ada dalam membentuk masyarakat masa hadapan yang lestari dan cintakan alam sekitar sejajar dengan peredaran zaman seperti yang saudari Ilya ulas sebentar tadi. Jadi sekian pandangan dan permulaan sudut pandangan daripada saya dan saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Amar. Seterusnya kita ke panel kita yang keempat. Pada pendapat Amilah, macam mana semangat cintakan alam sekitar ni kita nak kaitkan dengan Malaysia Prihatin? Silakan. Terima kasih Saudara Atira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada para penonton dan rakan-rakan sekalian. Seperti kita sedia maklum, Malaysia akan
menyambut kemerdekaan yang ke-64 tidak lama lagi. Apa kata kita pula mereka daripada amalan yang boleh mencemarkan alam sekitar kita. Jadi di sini saya ingin kongsikan amalan-amalan yang boleh dilakukan di rumah. Sebagai contoh saya sendiri, saya di rumah, saya dan suami akan menyita semula bahan-bahan terpakai sebagai contoh kotak, plastik, kaca dan yang seperti macam contoh susu yang dalam karton-karton tu pun kita semula. Dan yang saya rasa yang tidak ramai lagi yang ada kesedaran iaitu menyita semula minyak terpakai. Minyak ini akan dikumpul oleh pihak tertentu sebanyak, tak silap saya, di dalam 1 kg itu dia boleh menjana pendapatan kepada mereka yang yang mengumpul ada sebanyak 1 kg bersama dengan RM1.50. Dan minyak terpakai ini akan kita semula kepada sebagai biodiesel. Jadi daripada sini banyak sebenarnya bahan-bahan yang di rumah yang kita boleh kita semula. Dan saya ingin menjemputlah kita punya penonton di sini untuk menghitam semula bahan-bahan terutamanya pada pandemik ini kita boleh mengurangkan pencemaran bermula daripada rumah kita sendiri. Dan selain daripada kita boleh bermula di rumah, apa kata kita bermula sendiri apabila kita keluar untuk membeli barangan di pasaraya. Sebagai contoh saya boleh kongsikan adalah di mana pada tahun 2018 masa itu pandemik tak ada lagi, pada bulan puasa kita pergi Ramadan, bazar Ramadan. Saya dan mak saya sebelum pergi kita akan pastikan kita akan bawa beg yang boleh digunakan semula, iaitu beg yang macam ni ataupun dengan bekas untuk membeli lauk dan sebagainya dengan menggunakan bekas macam ni. Dan daripada sini kita tak perlu membeli plastik-plastik daripada penjual dan kita boleh initiate dan memberi kesedaran kepada pembeli-pembeli yang lain untuk mengambil langkah ini. Daripada situ, daripada tahun 2018 tu yang saya pergi bazar tu, ada juga pembeli-pembeli tu dia tersedar, ada bawa beg ni, tak perlu lagi dia orang membazir untuk beli plastik-plastik yang lain. So daripada sini kita boleh mengajak orang lain untuk mengambil inisiatif ini. Dan perkara ini bermula daripada kita sendiri. It starts with you. Sekian, terima kasih. Terima kasih Amila. Jadi daripada perkongsian panel-panel kita tadi, macam-macam cara sebenarnya yang kita boleh lakukan untuk melestarikan alam sekitar. You just got to start somewhere. And what not now? Biarpun sekecil-kecil inisiatif yang kita buat, macam gunakan beg guna semula semasa membeli belah, besar impaknya kepada alam sekitar. Jadi apa tunggu lagi? Merdekakan alam sekitar dari segala kesengsaraan. Sebelum kita teruskan ke pusingan yang kedua, jom kita saksikan video mengenai larangan pembakaran terbuka. Dari video yang kita paparkan tadi, kalau kita nak senaraikan isu dan insiden pencemaran yang sering berlaku di Malaysia, pencemaran udara sudah pasti tidak terkecuali. Pencemaran udara ni boleh mengakibatkan fenomena jerebu setempat atau merentasi sempadan. Antaranya berpunca daripada aktiviti pembakaran terbuka di kawasan tanah gambut dan di kawasan tapak haram pelupusan sampah. Jadi sebagai seorang yang terlibat dalam menyelaras pelaksanaan dasar, strategi dan program alam sekitar berkaitan dengan pengurusan udara, apakah pandangan sebagai seorang muda yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesedaran tentang pencemaran udara dan usaha ke arah menjadi masyarakat yang prihatin dalam melestarikan alam sekitar? Silakan Zafira.
Terima kasih kepada saudari moderator. Seperti yang semua lihat sebentar tadi, video yang ditunjukkan adalah berkenaan dengan larangan ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran terbuka. Dan sebelum saya menjawab soalan yang diajukan oleh saudari moderator sebentar tadi, suka untuk saya kongsikan sedikit berkenaan dengan apakah sebenarnya peranan kami di unit pengurusan pencemaran udara bahagian pengurusan alam sekitar KASA ya. Antaranya sebenarnya kami juga beranan dalam merancang, membangun, menyelaras dan juga memantau pelaksanaan dasar strategi dan juga program yang berkaitan dengan pengurusan pencemaran udara sama ada di peringkat kebangsaan ataupun juga di peringkat antarabangsa. Selain itu juga kami di sini bertindak sebagai penyelaras dan juga national focal point untuk pelbagai multilateral environmental agreement seperti INET dan juga Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substance that deplete the ozone layer seperti anda juga boleh lihat di skrin tersebut ya. Yang mana kami turut terlibat dengan rundingan antara negara parti United Nations dan juga di peringkat ASEAN. Dan dalam masa yang sama juga unit kami ada menyediakan plan tindakan jerebu kebangsaan, plan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga plan tindakan udara bersih yang mana kesemua ini turut melibatkan kerjasama yang secara berterusan sama ada di peringkat kementerian, di peringkat jabatan mahu juga di peringkat agensi. Selain itu juga unit kami ini turut sama berperanan dalam menyelaras dan juga menyemak semula Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Baiklah, berbalik kepada soalan yang diajukan oleh panel sebentar tadi, mungkin kita dapat lihat pada slide yang seterusnya. Yang saya kongsikan di sini sudah pasti anda pun boleh tengok iaitu logo Malaysia Prihatin dan juga logo Malaysia Menang Bersama ya. Seperti yang kita semua sedia maklum sekarang ni negara kita Malaysia dalam fasa pemulihan dan juga kita berperang dengan pandemik COVID-19. Namun dalam masa yang sama kita juga perlu meletakkan satu sifat empati dan juga prihatin kepada alam sekitar. Yang mana anda boleh lihat di sini saya cuba senaraikan dari sudut pandangan saya 5 elemen keprihatinan yang kita boleh terjemahkan dalam aspek untuk ke arah menjadi masyarakat yang lebih prihatin dalam melestarikan alam sekitar. Jika kita lihat yang pertama ya, kita sepatutnya prihatin kepada aspek kesihatan dan juga kebersihan kita. Yang mana ianya turut sama berkait rapat dengan kebersihan dan juga kebersihan dan juga keceriaan di persekitaran kita. Dan yang kedua, kita juga harus prihatin kepada kejiranan dan keadaan sekeliling. Kenapa saya fokuskan poin yang kedua ini? Kerana ia adalah perkara yang amat penting seperti dalam situasi kita rata-rata semuanya berada di rumah. Tidak semestinya kita mementingkan diri sendiri. Kita juga harus mengambil tahu dan juga kita sensitif kepada isu-isu alam sekitar. Sebagai contoh yang kita boleh lihat seperti yang sentiasa kami di peringkat kementerian dan juga Jabatan Alam Sekitar war-warkan iaitu larangan pembakaran terbuka. Sebagai seorang komuniti ataupun residents di satu tempat perumahan tersebut, kita seharusnya menjadi orang yang prihatin sekiranya berlaku sebarang kebakaran di kawasan kediaman ataupun kita juga seharusnya prihatin dengan kejiranan dengan tidak melakukan pembakaran terbuka walaupun hanya untuk membakar daun-daun kering. Kerana mungkin tanpa kita tahu ada kejiranan kita itu yang sangat sensitif kepada keadaan yang tidak sihat yang seterusnya boleh menambahkan lagi kemerosotan ataupun boleh menjejaskan lagi tahap kesihatan mereka yang mana kita tahu ada di kalangan kita ini dalam keadaan fasa pemulihan daripada penyakit daripada COVID-19 yang boleh menyebabkan ketidakupayaan untuk bernafas dengan baik dan juga ada di kalangan kita yang mempunyai simptom ataupun penyakit asma dan keadaan asap yang berjerebu asap jelaga dan sebagainya inilah yang boleh meningkatkan lagi keburukan pada tahap kesihatan seseorang itu. Dan kalau kita lihat kepada perkara ataupun elemen yang ketiga yang saya highlightkan di sini adalah berkenaan dengan prihatin kepada tanggungjawab kita menjaga
alam sekitar, yang mana saya yakin dan percaya semua orang prihatin kepada alam sekitar, tetapi sejauh mana kita meletakkan satu tahap pemikiran dan yang selari dengan tindakan dan juga perilaku kita walaupun di rumah kita sendiri dan juga alam sekeliling di tempat kediaman kita. Dan yang keempat juga, dalam masa yang sama kita kena prihatin kepada flora dan fauna, kerana kita tahu hidup kita ni bukannya kita manusia sahaja, tetapi mereka ataupun flora dan fauna juga amat memerlukan pengudaraan yang bersih, memerlukan suasana yang baik, sumber air yang baik untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Dan yang kelima, jika anda boleh lihat di situ, saya meletakkan ikon larangan, sebenarnya larangan api kebakaran, iaitu prihatin kepada amalan gaya hidup seharian. Apa yang saya nak fokuskan di sini adalah lebih menjurus kepada amalan ataupun gaya hidup kita yang mungkin pada hemat kita ianya tidak salah. Sebagai contoh, kita dengan mudahnya kita membakar tanpa kita sedar, mungkin ada jiran kita yang tidak sihat seperti yang saya huraikan sebentar tadi, ataupun kita tidak prihatin tu dengan kita membuang tisu ataupun cebisan-cebisan kertas secara tidak memikir panjang, kita buang dengan sesuka hati melalui tingkap kereta dan sebagainya. Jadi amalan-amalan ini sepatutnya sebagai generasi muda, generasi yang juga bertindak sebagai frontliner dalam menyelamat alam sekitar ini, kita juga harus sama prihatin dalam memastikan kelestarian alam sekitar. Saya rasa itu dulu buat masa ni. Puan Atira, saya serahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih Zafira, menarik perkongsian dia hari ini. Daripada rumah pun sebenarnya kita boleh berbakti kepada alam sekitar. Saya tertarik dengan prihatin kepada kejiranan dan keadaan sekeliling, sebab kadang-kadang kita lupa sekadar pemerhatian ataupun orang cakap alert lah kepada alam sekeliling boleh membantu dalam mengurangkan pencemaran udara sebagai contoh, ataupun secara tak langsung akan menyumbangkan kepada kelestarian alam sekitar. Kita teruskan dengan panel kita yang seterusnya. Seperti kita sedia maklum, kerajaan telah melancarkan Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna 2018 ke 2030. Pada pandangan Ilya, apakah peranan yang boleh kita lakukan untuk merealisasikan pelan ni? Terima kasih saudari Atirah atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Ya, saya ingin memetik kembali, betul, pada tahun 2018 pihak kerajaan telah melancarkan Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna 2018 hingga 2030, dan pelan ini dilaksanakan secara berfasa. Tetapi bagi aktiviti kesedaran ataupun awareness programnya, ia dilaksanakan secara berterusan sehinggalah 2030 dan sehinggalah kita punya Malaysia ini bersih dan sihat. Itu adalah matlamat yang digariskan dalam garis panduan ataupun pelan Hala Tuju ini. Tetapi pada hari ini dalam webinar sesi santai, saya tidak berhasrat ataupun bercadang untuk menceritakan peranan belia dalam konteks yang luas, tetapi saya ingin kecilkan skop kepada apa peranan yang boleh belia laksanakan ataupun penjawat awam dalam golongan belia di pejabat, iaitu di organisasi masing-masing. Sebelum saya bercerita panjang mengenai plastik sekali guna, ingin saya tanyakan kepada saudari moderator ataupun rakan-rakan saya yang turut hadir ke dalam webinar pada hari ini, adakah tuan-puan hadirin-hadirat tahu apa itu plastik sekali guna? Sebagai contoh yang paling mudah, contoh-contoh produk plastik sekali guna yang hari-hari kita pakai ataupun yang mudah kita jumpa adalah ini, tuan-puan. Ini adalah antara contoh beg jinjit yang dihasilkan daripada petroleum yang memang bersifat sekali guna, dan tuan-puan tahu tak, tempoh penggunaan plastik ini berdasarkan kajian hanya tempoh 12 minit sahaja dan seterusnya ia dibuang di tapak pelubusan sampah. Dan tuan-puan tahu tak, sebenarnya tempoh untuk plastik ini terurai menjadi mikroplastik yang mana membahayakan kesihatan kita mengambil masa lebih
500 tahun. Yang mana saya yakin dan pasti maklumat yang saya kongsikan pada hari ini iaitu saya pun dah tak wujud tetapi plastik ini masih lagi wujud di muka bumi. Inilah realiti yang kita hadapi pada pada hari ini tuan-puan, dikala Malaysia kita telah mencapai kemerdekaan tetapi kita masih bercuba ataupun mitigate, kita mengatasi masalah pencemaran plastik sekali guna yang sedang dialami oleh Malaysia. Jadinya tuan-puan, plastik tersebut tidak bersalah tetapi cara kita, keprihatinan kita dan tanggungjawab kita untuk menguruskan sisa plastik selepas digunakan itu yang perlu kita tekankan dan perlu kita perbaiki dalam kehidupan seharian. Jadinya bertitik tolak daripada Pelan Hala 7 ini, kita di Kementerian melalui BIPAS kita telah melancarkan program iaitu Plastic Busters yang bertujuan untuk mendorong perubahan tingkah laku ataupun nudge the behaviour di kalangan penjawat awam, khususnya warga kasar dalam menghindari penggunaan plastik sekali guna di pejabat. Dan warga kasar yang telah seramai 58 orang di kalangan warga kasar, bukan saja dalam kementerian tetapi juga kita mempunyai ejen-ejen di agensi dan jabatan di bawah kementerian yang berperanan untuk menyokong ataupun mempraktiskan amalan-amalan gaya hidup hijau. Misalnya contoh terdekat, kita menghindari penggunaan plastik sekali guna semasa hidangan makanan dalam mesyuarat, program ataupun majlis rasmi di kementerian, yang mana kita tidak lagi menggunakan plastik wrap, clear wrap tu untuk menutup makanan, tetapi kita transform ataupun kita bertukar ke arah yang lebih baik, iaitu kita menggunakan penutup makanan yang boleh diguna semula ataupun lebih kreatif dan lebih cantik kita pakai tudung saji. Selain tu kita juga dah tidak mengamalkan hidangan air menggunakan botol tetapi kita digalakkan untuk membawa botol minuman sendiri ataupun melalui hidangan secara jug dan gelas. Selain daripada tu, contohnya kalau makan kita dah memang tak menggunakan sudu plastik dan garfu daripada plastik tetapi kita lebih kepada yang boleh digunakan semula, contohnya stainless steel punya yang biasa kita pakai, dan kita juga dah tak ada penggunaan straw lah semasa kita minum tapi kita terus minum direct daripada cawan sekiranya kita tiada masalah lah. Daripada itu saya rasa konteks ataupun platform Plastic Busters ini adalah platform di mana golongan belia ni dapat memainkan peranan mereka untuk nudge the behaviour ataupun menjadi influencer, mengajak menjadi contoh role model kepada rakan-rakan pejabat kita ke arah yang lebih baik. Contohnya kita ajak rakan-rakan sekiranya kita nak pergi tapau. Contoh-contoh hari-hari lah yang kita pergi lunch kan. Kalau dulu-dulu kita pergi lunch ramai-ramai boleh bawa pergi makan di kafe ataupun di premis tersebut. Tetapi dengan kekangan kita di masa pandemik ni, sekiranya kita pergi kedai, kita kena tapau kan. Jadinya bila tapau, apa-apa peranan ejen Plastic Busters ni ialah ajak ataupun dia sendiri mengamalkan bawa beg, bawa bekas makanan semasa kita menapau ataupun pergi membungkus makanan. Dan kalau dibuat nanti kawan-kawan dia kata, kau bawa beg, nampak macam cantik je dan tumbler kau cantik lah, kau punya tiffin tu cantik lah. So daripada situ kawan-kawan kita mungkin dia bertegur tapi pada masa itulah kita belia ataupun ejen Plastic Buster ini memainkan peranan dengan kata, ya jomlah aku bawa ni cantik, harga dia murah je, aku beli kat Shopee, kau nak beli? Boleh je nanti kita beli sama-sama. Jadi perkara-perkara ini nampak macam kita punya perkongsian ataupun borak-borak antara kawan-kawan tetapi sebenarnya mesej ataupun elemen menghindari plastik sekali guna itu telah terselit ataupun dia telah cocok pun kawan-kawan dia tu, dan kawan-kawan pun cakap kau pun beli, nanti kawan-kawan yang lain tengok pun beli. Dan saya rasa sekiranya kalau kita boleh start dengan antara komuniti wanita untuk bawa tiffin, tapi kalau in future ataupun kawan-kawan lelaki pun nampak aku pun nampak macam cantik je, aku pun nak beli, mungkin untuk diri sendiri ataupun aku nak belilah untuk wife aku ke, mak ke dan sebagainya lah. Itu antara contoh lah yang paling hampir ataupun daily basis yang boleh kita laksanakan di kalangan golongan belia di pejabat. Dan antara contoh yang lain selain daripada penggunaan plastik sekali guna, kita juga melalui Plastic Busters ni kita juga menggalakkan ataupun sebagai ejen-ejen yang menyampaikan mesej-mesej kesedaran mengenai keprihatinan ataupun tanggungjawab kita sebagai belia, sebagai influencer ataupun sebagai individu dalam mengatasi atau menangani kita punya pencemaran plastik sekali guna yang semakin meruncing di dalam kita punya organisasi lah. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan ataupun antara peranan yang boleh belia
laksanakan di pejabat mereka, tetapi saya harap ataupun bila kita mengamalkan, kita membudayakan, mungkin bermula di pejabat, tapi kita boleh ajak ataupun kita boleh memperluaskan kita punya inisiatif baik ini kepada kita punya keluarga, rakan-rakan terhampir dalam kejiranan dan seterusnya. Kita berhasrat dalam tempoh terdekat kita sebagai penjawat awam dapat mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dalam aktiviti ataupun semasa hidangan makanan. Lepas kita selesai ataupun kita berjaya mengatasi pandemik, yang kita akan beroperasi seperti biasa. Kita berharapkan budaya-budaya ini dalam usaha untuk menangani pencemaran plastik sekali guna ini dapat diterapkan, dapat diamalkan, dapat menjadi habit kepada semua masyarakat, penjawat awam dan masyarakat Malaysia yang merdeka secara umumnya. Saya rasa itu sahaja di perkongsian yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Saya serahkan balik kepada saudari Atira. Terima kasih Ilya. Menarik perkongsian mengenai Plastic Busters ni. Saya kira inisiatif ni sangat bagus lebih-lebih lagi dalam melibatkan golongan belia dalam menuju ke arah sifar plastik sekali guna. Dalam masa yang sama, golongan belia ni boleh jadikan contoh untuk generasi-generasi masa akan datang. Contohnya kalau kita balik kita dekat rumah, kita bawa plastik guna semula, nanti mesti macam anak-anak kita ataupun adik-adik kita macam nak juga boleh kita guna lagi kan. Jadi itu sangat menarik, saya suka yang tu. Okey, untuk soalan seterusnya untuk panel kita, Saudara Amar. Berdasarkan pengalaman sebelum ni di industri, apakah pandangan selaku belia yang pernah terlibat secara terus dalam pengurusan alam sekitar? Silakan. Terima kasih saudari moderator, barisan ahli panel dan juga para pendengar di atas talian yang dihormati sekalian. Okey, alhamdulillah dapat kita berkumpul secara virtual atas talian berhubung pandemik ini. Okey, Malaysia prihatin, merdeka dan orang muda. 3 elemen utama negara yang merdeka. Apa kaitan dengan orang muda ataupun belia dalam konteks alam sekitar yang holistik? Seperti mana petikan firman Allah yang saya telah petikkan pada sesi pusingan sebelum ni. Baik, hari ini saya akan berkongsikan berkenaan realiti kisah saya sebagai sebelum menjadi penjawat awam sepanjang saya berkhidmat di sektor swasta iaitu sektor pembuatan selaku Environmental Health and Safety Coordinator. Jujur saya katakan di dalam bidang industri saya memang terlibat secara total dalam pengurusan bahan buangan industri. Sama dari pengurusan bahan buangan terjadual, bahan buangan pembungkusan tak kira kotak, plastik, kertas dan sebagainya. Sisa buangan klinikal, pengauditan dan lain-lain. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengawal selia bahan buangan terjadual dan bahan buangan lain industri dan perlu melaporkan secara bulanan di dalam e-Swiss yang dibangunkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi sebagai orang muda yang masih baru dalam bidang ini, apa yang saya lihat kecenderungan orang muda di dalam etika pengurusan alam sekitar tidak sebegitu memberansangkan dan tidak begitu tidak begitu tinggi mengenai kesedaran. Hal ini mungkin dari segi kesedaran ni bermula daripada rumah yang perlu ditekankan dari segi aspek penjagaan alam sekitar dan juga cinta terhadap alam sekitar. Okey, namun begitu, berdasarkan pengalaman di industri, amalan persejalan standard antarabangsa ataupun ISO secara total telah diperkenalkan kepada pihak-pihak industri untuk mengamalkan konsep alam sekitar yang lebih lestari. ISO 14001 Environmental Management System iaitu satu badan standard yang telah menyarankan klausul-klausul yang menekankan aspek pematuhan terhadap alam sekitar dari segi tanggungjawab majikan, tanggungjawab pekerja, kontraktor yang melakukan pekerjaan dalam premis dan sebagainya. Okey, semasa di industri, badan persijilan yang bertanggungjawab dalam memberi persijilan ISO adalah SIRIM QIS dan terdapat berbagai-bagai lagi seperti badan auditori yang mengeluarkan sijil berkenaan. Jadi tugas saya semasa industri adalah membangunkan polisi alam sekitar, syarikat dan memberi pendahan kepada majikan, pekerja dan memberi nasihat kepada majikan berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jadi sepanjang berkhidmat di industri sebagai pegawai yang bertanggungjawab dan orang yang bertanggungjawab adalah untuk memberi nasihat terhadap majikan dalam memperuntukkan bajet tahunan dalam membuat
monitoring, ambient air quality monitoring, shearway analysis, noise monitoring dan sebagainya dalam mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Jadi cabaran dalam memberi kesedaran kepada pekerja yang mempunyai pelbagai lapisan umur adalah berdasarkan pemahaman dan juga peringkat umur lah, cabaran. Suka saya nyatakan di sini bahawa usaha kecil di peringkat industri, walaupun kita nampak industri adalah penyumbang kepada masalah alam sekitar. Sebagai contoh yang telah berlaku di Sungai Kim, iaitu pelepasan efluent bahaya di dalam sungai yang juga telah memberi kesan yang buruk kepada kesihatan dan juga alam sekitar. Jadi saya lihat usaha kecil oleh pemain-pemain industri yang perlu mematuhi ISO standard ini perlu lebih difahami, perlu lebih ditekankan. Mungkin pendapat saya, golongan belia perlu terlibat dalam pengurusan bahan buangan industri supaya mereka dapat memahami apakah kesan dan juga impak negatif terhadap masyarakat dan alam sekitar terutamanya. Okey, kini saya sebagai penjawat awam dan saya telah berada di DES Unit Marine. Inisiatif kerajaan kini fokusnya adalah dalam rangka dasar sistem marin kebangsaan yang memfokuskan kepada pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan marin dan sains akuatik, termasuklah pemeliharaan terumbu karang dan sebagainya. Pelbagai program SEPA ataupun public awareness dengan izin telah dirangka di peringkat sekolah yang melibatkan golongan-golongan murid-murid sekolah supaya kita dapat melihat impak ini pada masa hadapan dapat membentuk jati diri dan peribadi kanak-kanak yang lebih lestari pada masa hadapan. Jadi sebagai belia ataupun orang muda, tanggungjawab kita adalah merubah perspektif dan amalan biasa yang diamalkan yang telah menjadi sebati dan terbiasa dalam amalan memastikan alam sekitar yang lebih terjaga dan sihat. Jadi alam sekitar tanggungjawab bersama. Jadi apa yang saya boleh katakan sebelum saya mengakhiri berkenaan pandangan saya berdasarkan pekerjaan saya sebelum ni di industri dan kini saya telah terlibat dalam penggubalan polisi dasar marin. Saya dapat lihat ada satu hubung kait di antara polisi dan juga masyarakat, iaitu perlu adanya kesedaran dari rumah. Iaitu sebagai ibu bapa khususnya perlu menerapkan nilai cinta ke alam sekitar dari rumah. Seperti mana yang panel-panel sebelum ini iaitu saudari Zafirah dan juga saudari Ilya yang tekankan penggunaan plastik sekali guna dan amalan-amalan tidak melakukan pembayaran terbuka dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh yang baik supaya dapat kita terapkan kepada generasi muda, khususnya anak-anak yang masih kecil berikutan pada masa depan mereka ini yang akan memimpin negara dan membuat polisi ataupun dasar yang baru supaya dapat kita menjamin alam sekitar yang lebih lestari. Jadi sebelum saya mengakhiri perkongsian pada hari ini, saya petik kata-kata daripada Dalai Lama, iaitu the environment is not just our environment, the earth is our mother. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Earth is our mother. Saya suka yang tu. Okay, jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada perkongsian Amar tadi, kesedaran ni sebenarnya dia bukan terletak pada individu sahaja. Secara kita juga perlu ada kesedaran daripada segi industri dan kemudiannya masyarakat. Jadi bila kita semua bersatu padu, insya-Allah kelestarian alam sekitar ni akan terjamin lah. Untuk seterusnya, kita akan ke panel kita yang keempat iaitu Amila. Untuk makluman semua, Amila ni dia sangat aktif dalam aktiviti sukarelawan. So baru-baru ni dia terlibat dalam aktiviti sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin. Jadi Amila, boleh kongsikan pengalaman atau cabaran sebagai sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin. Silakan. Terima kasih Saudari Atira. Sebelum saya mulakan atau menceritakan pengalaman saya sebagai sukarelawan di PPV, suka saya nak ceritakan sedikit berkenaan dengan Green Vaccination Program yang dilancarkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Green Vaccination Program yang dilancarkan oleh KASA telah mengeluarkan satu buku panduan. Buku panduan ini yang dikeluarkan adalah sebagai panduan kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan berlandaskan kepada etika amalan hijau ke arah kelestarian alam sekitar. Keris panduan ini merangkumi dua. Yang pertama adalah tata cara pengurusan bahan buangan klinikal sebagai bahan buangan terjadual yang tertakluk dalam
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 127. Dan yang kedua adalah Pembudayaan Amalan Hijau serta inisiatif pengurangan dan penyimbangan pelepasan gas rumah kaca. So, jadi buku ini akan sebagai garis panduan dalam PPV lah. Dalam slide ni, kalau boleh tengok yang belah kanan sekali ada tong warna kuning. Tong ini adalah untuk bahan-bahan yang dikeluarkan oleh daripada badan manusia sendiri seperti macam darah, nanah apa semua tu akan diasingkan dan diletak ke dalam tong yang berlainan, tak bersama dengan tong sampah yang general. Dan pengalaman saya sendiri, kenapa saya pilih untuk jadi sukarelawan adalah seperti kita tahu program ini adalah program pertama di Malaysia dan mungkin selepas ini tak ada program seperti ini. Saya ambil langkah ini untuk experience sendiri apa yang kerajaan lakukan di PPV. Saya bekerja selama sebulan saja, Sabtu dan Ahad. Cabaran yang saya boleh katakan adalah salah satunya adalah cabaran bahasa itu sendiri. Yang kita tahu program ini tidak diskriminate bangsa. Kita akan memberi vaksin kepada semua masyarakat, tidak berlandaskan bangsa ataupun warga negara, kita bagi kepada semua. Jadi salah satunya cabarannya adalah bahasa, di mana saya tidak boleh berbahasa dalam bahasa Urdu atau bahasa Myanmar, tapi ada mungkin ada yang rakyat Malaysia sendiri seperti Chinese, ada yang tidak boleh berbahasa Melayu. Jadi mereka tidak memahami. Sebagai contohnya, kita setiap yang menerima vaksin kena isi borang, dan di borang itu kita kena isikan nama kita, tarikh dan tantangan lah. Jadi saya boleh berbahasa Cina sedikit, yang saya boleh katakan untuk yang Chinese saya bolehlah cakap sikit. 这你写你的名字和你证件号和你的 IC. So dia kena isi nama dia, tarikh hari ni dengan IC dia. Kalau bahasa lain, kalau daripada Myanmar ataupun Bangladesh memang tak boleh. Jadi apa kita boleh buat adalah mungkin guna Google Translate ataupun kita panggil lah mereka-mereka yang lain yang boleh berbahasa Bangladesh tu sendiri yang boleh berbahasa Melayu, kita panggil dia untuk translatekan sendiri kepada kawan dia. Dari situ interesting lah, kita boleh belajar sikit-sikit bahasa. Tapi program ni bagi saya memang best lah. Saya sendiri bila masuk ni kita berkenalan dengan ramai orang dan saya dapat bekerjasama juga dengan Jabatan Nuklear Malaysia. Mereka pun jadi sukarelawan di situ. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Okey, kita dah sampai ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan rumusan. Untuk pusingan rumusan ni, saya nak tanya kepada semua panel lah untuk kongsi diorang punya harapan ataupun way forward diorang untuk aktiviti atau amalan dalam melestarikan alam sekitar. Kita mulakan dengan panel kita yang pertama dan diteruskan dengan panel-panel seterusnya. Silakan, Zafirah. Okey, terima kasih kepada saudari Atira, dan untuk pusingan yang terakhir ini saya berpandangan lah apa yang saya dan juga rakan-rakan kongsikan dalam sesi sembang santai pada hari ini, ia sebenarnya bertitik tolak juga kepada kesedaran dalam diri kita sendiri selaku salah seorang khalifah yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Dan seperti juga kita tahu, kita telah pun dididik, diasuh tentang cinta ke alam sekitar sejak dari peringkat tadika sebenarnya, sekolah rendah, berterusan sampai sekolah menengah, peringkat universiti dan seterusnya. Jadi bila pandangan saya selaku orang yang berada dalam posisi yang berkait rapat dengan polisi, dasar dan juga akta, ianya tidak bermakna kami di sini hanya bergerak sendiri, tapi kami juga turut sama memerlukan kerjasama yang berterusan dan juga komitmen yang berterusan dalam semua pihak, sama ada di peringkat persendirian, individu, di peringkat yang malah yang lebih tinggi. Jadi
Akhir kata, saya juga menyeru kepada semua rakyat Malaysia, khususnya golongan belia yang merupakan juga frontliner ataupun orang-orang terhadapan yang penting dalam kita sama-sama menjaga alam sekitar. Biarpun sedikit kita buat pada hari ini untuk diri kita sendiri ataupun kita bermula dengan keluarga kita baru, ia juga dapat memberi impak yang lebih baik dan lebih besar kepada alam sekitar itu sendiri dan juga kehidupan di sekeliling kita, insya-Allah. Terima kasih. Itu sahaja, Atira. Okey, baiklah, daripada pendapat ataupun rumusan daripada saya personally, sebagai penutup, saya ingin menyuruh kepada semua sahabat-sahabat ataupun golongan rakyat Malaysia, tidaklah tertakluk kepada ataupun skop kepada belia saja, tapi semua rakyat Malaysia secara amnya untuk kita bersama-sama menjalankan tanggungjawab kita dalam melestarikan alam sekitar, sebab kita tahu ataupun sebagai tagline di KASA kita adalah alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Kita kena tahu alam sekitar ini bukan kita sahaja, tapi juga mempunyai hidupan-hidupan lain yang perlu duduk bersekali ataupun dalam satu ekosistem yang sihat dan sejahtera, dan kita punya alam sekitar ini dan juga kita akan wariskan kepada anak-anak kita, ataupun sekarang kita dengan golongan belia, tapi anak-anak kita akan mewarisi kita punya bumi ini untuk meneruskan kehidupan dan untuk seterusnya lah. Pihak kerajaan melalui kementerian telah melaksanakan pelbagai inisiatif, polisi, garis panduan dan sebagainya dalam usaha untuk melestarikan alam sekitar, dan jadinya di pihak government kita telah melaksanakan kita punya tanggungjawab, tetapi saya sebagai individu pula, sebagai komuniti pula, kita perlu memainkan peranan kita bagi melestarikan alam sekitar dengan melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti mudah seperti bring your own, seperti yang saya ulang, seperti saya telah nyatakan tadi, bring your own, kita aktifkan aktiviti gotong royong, plogging untuk melestarikan alam sekitar. Yang penting segregate at source, kita memperkasakan amalan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle, bagi memastikan kita punya kelestarian alam sekitar terturut terpelihara, dan bagi memastikan kita punya generasi ataupun Malaysia yang merdeka ini tetap merdeka seiring dengan kelestarian alam sekitar. Sebagai akhir kalam ataupun tagline yang ingin saya highlightkan pada hari ini, pada webinar ini, iaitu Be Fantastic, Use Less Single Use Plastic. Terima kasih. Okey, terima kasih barisan panel yang banyak berkongsi berhubung polisi, amalan baik, etika terhadap alam sekitar dan sebagainya. Justru di sini saya ingin rumuskan bahawa khususnya golongan belia ataupun golongan muda ini merupakan perintis terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar supaya dapat menjamin kelestarian hari esok. Seperti mana perkongsian barisan ahli panel dari pelbagai perspektif yang kita lihat, iaitu saudari Zafira dari segi konsep pembakaran terbuka, saudari Ilya dari segi plastik sekali guna, saudari Amila pula dari segi pengalaman di PPV, dapat kita mengambil ibrah ataupun pengajaran yang berguna selari dengan bulan kemerdekaan ini dan sambutan kemerdekaan kita yang kali ke-64 ini, iaitu Malaysia Prihatin. Akhir kata dari saya akhiri dengan dua rangkap pantun pendek, iaitu pemuda-pemudi harapan bangsa, alam sekitar kekal terjaga. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Saudara Atira dan rakan-rakan yang membuat webinar ini. Diharapkan webinar ini dapat memberi kesedaranlah kepada semua lapisan masyarakat, tak kira bangsa, umur, dalam melestarikan alam sekitar. Saya juga ingin menyuruh semua supaya teruskan amalan-amalan yang baik ini, kerana amalan ini bermula daripada kita sendiri, dan daripada kita sendiri sekecil-kecil mana pun amalan ini, kita boleh inspire others untuk ikut juga inisiatif ini, kerana it starts with you and then you will inspire others to follow these small steps, and this will cause our sustainability and our environment. Dan saya juga ingin akhirkan dengan pantun biasa je. Okay, pergi menyelam di dalam laut, pergi menyelam di laut Cina. Kita perlu menjaga laut agar khazanahnya terpelihara. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel-panel kita. Wah, ada pantun. Macam mana ni nak reply ni? Okey, sebelum tu bagi saya rumuskan webinar kita pada hari ni. Sebenarnya nak
melestarikan alam sekitar ni mudah je, tak susah pun. Tapi yang penting ialah konsisten. Saya dapat tangkap tadi ada panel kita cakap konsisten. Konsisten is the key. Sebab kalau kita buat sesuatu perkara tu secara konsisten, dia akan merubah menjadi habit. Dan apabila dia jadi habit, kita tak perasan pun benda tu yang kita buat dalam aktiviti harian kita. Jadi kita patut terapkan aktiviti yang menyumbang kepada kelestarian alam sekitar ni dalam aktiviti harian kita. Jadi dengan itu saya nak menyeru semua orang untuk amalkan 3R, reduce, reuse dan recycle. Sebab kalau kita dah mulakan dengan tahap reduce, saya pasti yang lain pun akan mengikut dengan lebih mudah. Dengan itu, saya rasa dah tamatlah sesi webinar kita pada hari ini. Terima kasih semua panel-panel yang bijaksana, yang banyak betul berkongsi ilmu untuk webinar kita pada hari ini. Semoga dengan perkongsian tu dapat memberi manfaat lah kepada semua orang yang menonton ni. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton-penonton yang sedia menonton webinar kami pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan yang berlaku sepanjang webinar ni. Sebelum kita menutup tirai, jom kita saksikan video mesej kesedaran dari plastik sekali guna. Dan dengan kesempatan ini, saya mewakili bahagian pengurusan alam sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Air, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 kepada semua rakyat Malaysia. #Menang Bersama, Malaysia Prihatin dan salam sejahtera. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut.